Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Syukur pada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lagi yaitu dalil-dalil di atas kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalil kata meme Nabi ni adalah rasul. Dah pun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dah muka 514. Sesungguhnya Al-Qadi Iyad dah berkata dalam kitabnya Asy-Syifa, adapun asal puruknya dan unsur tempat terbitnya dan titik usingannya dan lingkungannya, maka akal yang tercetus daripadanya ilmu dan ma'rifah, dan tercabang daripadanya pandang yang tajam. Jadi masalah apa ni akhlak dah Nabi SAW tu jadi bukti bahawa memang Nabi itu Rasul. Rasulullah SAW, karena adapun asal furuknya dan unsur tempat terbitnya, jadi semua perbuatan hak tubik pada Nabi itu tubik dari kerana akidah tauhid, bergantungnya kepada Allah dan kukuhnya berpegangnya kepada Allah, dan semua urusan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu semua benda hak wahyu Nabi itu cengkal, bagaimana tahan daripada susah, sakit, susah apa sahaja sampai 23 tahun. Itu ialah kekuatan sebenarnya, iaitu kekuatan yang tubik daripada ilmu dan makrifah, yang tercabang, yang tubik daripada tauhid, beriman kepada Allah, dan tercabang daripadanya pandangan yang tajam, tubik pandang yang tajam, tinggi kebijaksanaan dan pandangan yang betul, tubik daripada ilmu itu dan sangkaan yang benar, dan berpandangan kepada akibat hujung jatuh. Apa Nabi nak buat ni, Nabi tengok pada hujung jatuh. Dan maslahat diri serta melawan nafsu, siasah yang tepat dan pentadbiran yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Nabi dan beroleh kemuliaan Nabi ni, dan menjauhi kehinaan Nabi, padahal kami telah isyarat kepada pangkatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampainya kepadanya, dia kata. Dan daripada ilmu tujuan yang tidak sampai kepadanya oleh manusia lain, besar tepatnya
daripada demikian itu dan daripada perkara tercabang daripadanya berlaku sungguh di sisi mereka mengikuti langkah-langkah kelakuan. Sebab tu orang turut sungguh Nabi. Dah ya, dia panggil masalah nak wei orang turut. Nak wei orang turut kita ni sebenarnya kita kena buat. Sebab tu para as-sahabah ni, sahabat-sahabat ni boleh turut Nabi ni kerana Nabi ni kesungguhan dia. Dah kesungguhan, dah kecekalan. Maknanya tahan dengan sabar. Dah buat semua tepuh kesusahan. Tak ada belak kita kata kalau 23 tahun Nabi boleh sabar. Dah. Sebab tu sahabat tu jang segala-gala tu. Dia nampak kebenaran. Orang ni kalau tak benar ni dia tak tahan lama. Kalau hak tak sungguh, hak pelam atau hak muzawwar, hak tak betul ni dia tak lama, dia akan habis. Tapi bila Nabi akidah dia benar, Nabi tu juga benar. Maka pada ketika tu dia kukuh dan gagah. Tak berubah dia bagi. Tu 23 tahun kalau orang tak ada iman, tak ada apa, pada sekali dua ya buat. Buat tu sekali dua. Kalau tidak sungguh dia panggil, bila sebab ada benda tu bila benda tu benar sungguh tu ya boleh buat segala-galanya. Sebab itulah di sisi mereka yang mengikuti langkah-langkah semua orang pakat turut Nabi ke. Dan ketetapan berlaku dalam sejarah hidupnya. Semua ke Nabi ke Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar rahama'u bainahum. Nak urai sikit sini. Dan di sisi mereka yang menilik kepada kelekapan cakapannya dan budi bakti yang baik. Orang tengok. Kata-kata dia. Sebab tu Nabi kata, utitu jawami al-kalim. Aku diberi perkata yang lengkap. Kata-kata hikmah. Bila Nabi kecek tu benda hak sungguh lah tu. Budi bakti yang baik. Akhlak mulia. Dan tinggi cara hidupnya. Dan hikmah-hikmah cakapannya dan pengetahuannya. Dengan apa yang disebut dalam Taurat dan Injil. Dan kitab-kitab diturun. Kata-kata hikmah hukama. Dan mengenai sejarah umat-umat yang telah berlalu. Hari-harinya. Beri contoh. Bandingnya siasah cara pengurusan. Memberi akuai kepada syariat dekat aslian adab dirinya. Memang adab Nabi saat itu memang tepat sungguhlah. Budi bakti terpuji, akhlak mulia. Hingga pada berbagai ilmu yang dijadikan oleh ahli ilmu tersebut. Sehingga kita kata-kata Nabi itu boleh jadi ilmu, segala-gala ilmu. Isyaratnya. Isyarat, Nabi isyarat. Sebagai hujah seperti ibarat dan ilmu tip kedoktoran semua. Benda Nabi kecek tadi itu jadi hujah, jadi gapo sehingga orang hak tak say kepada agama sekalipun, mereka juga mereka juga terpaksa orang kata kena guna juga ambil kata-kata hadis kata-kata Nabi ni mai guna untuk nak tunjuk hebat dari segi bahasa, dari segi hikmah dan sebagainya. Semua saat itu. Sebab memang itu bukti kata memang Nabi sungguh. Tak kira ilmu kedoktoran bomo contohnya. Ilmu hisab. Kira faraid. Ilmu keturunan dan lain-lain. Tu. Daripada apa yang kami akan menyatakan pada bab mukjizat-mukjizat insya-Allah itu. Tanpa pembelajaran dan tanpa belajar mengajar. Nabi tak ada belajar mengajar. Dan baca kitab-kitab lama tak ada. Dan tanpa bersama dengan ulama tak ada.
Sebab tu dah saya dah tulis buku kecil, lupa. Sudah baca dalam tu mak panggil padat jugalah. Kita baca, kita ambil daripada kata-kata al-mufakkir dah ahli fikir di Mesir tu Muhammad Ammarah Syekh ni orang alim besar lah. Kata-kata dia memang kemah. Nanti minggu depan dah kita nak terbaca tu tengok. Nabi ni tak ngaji pun ke? Tak ada belajar, tak ada apa, tapi kata-kata tu memang hebat semua. Tu dalil kata memang Rasulullah tu. Tak ada duk jumpa ngaji orang ni. Bahkan ia adalah Nabi yang ummi, yang tidak pandai menulis dan membaca. Tak ada. Dan tidak pandai apa-apa pun. Ya, kita tengok ke di segi Nabi SAW ni, di segi anak yatim dah, dia seorang anak yatim. Kalau kita tengok kok payahlah orang nak, mana anak yatim nak boleh naik jadi besar ke, bukan mudah lah. Lepas tu pula tu semua ni Tuhan ayat kata Tuhan yang buat Nabi saat ni tu terangkat tinggi dalam kalangan umat manusia saat ni tu. Tuhan nak tunjuk kata Tuhan, menunjuk kata Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok kitab sejarah sirah nabawiyah, fiqh sirah bagi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ada sebut bahawa kita tengok tempat hak Tuhan pilih Nabi timur di Mekah tu pun dah menjadi kalau kira agak nak mengatas dunia tak leh, ada batu tak ada. Lepas tu pula ilmu pun orang tak ada ilmu, lepas tu orang jahiliah apa semua. Jadi daripada zero, daripada kosong lah Nabi didik, Nabi hajar para sahabat sehingga dapat jadi tu semua tu orang panggil daripada kosong sehingga jadi sebesar-besar umat lah. Kosong ya, mula pada kosong tapi jadi hebat habis. Daripada kosong tak ada benda ke, sehingga jadi besar, jadi hebat habis semua. Tu dalil kata memang Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak pandai apa-apa pun daripada demikian itu. Hingga Allah Ta'ala buka dadanya dan menerangkan urusannya dalam ilmu. Dan membacakan semua. Sebab itu Tuhan sebut, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Alam nashrah laka sadrak. Tuhan adakah kami tak buka dada? Tuhan buka dada Nabi nampak. Semua tu kecek ke apa semua nampak semua. Ya kita orang hak perut gelak ni tak tahu. Kata orang bila Tuhan buka dia nampak tu ilmu tu, ya terbuka ke bagi. Boleh ingat macam-macam. Semua demikian itu yang telah disebut di atas memberitahu dan menunjuk kepada kita dengan membaca dan mengkaji mengenai kelakuan dengan jalan darurat. Dengan dalil yang putus atas kenabiannya. Itu dalil kata Nabi jadi Nabi tu. Orang kalau agama tak ada tak benar, agama bukan hak sungguh kau, ia tak lama. Lepas tu pula kalau lah tak ada orang kalau dia nak sesuatu 23 tahun tu dia kena boleh dah. Kalau Nabi tu nak pada harta, nak jadi raja, nak jadi apa tu dia kena boleh. Tapi di masa yang sama tak ada apa Nabi. Tu dalil kata memang benda hak dia duk bawa tu adalah benar. Karena kalau tak benar tu baik. Lepas tu pula orang hak duk nak kritik duk nak cari bocor tamnik, masa saya panggil dia tamnik semejak daripada masa 1000 sampai 1400 tahun ni. Kalau tak molek ni dia jumpa banyak pula tu. Dan orang akan orang akan tahu semualah kata betul mana tempat tak molek Nabi SAW. Tapi 1400 tahun ni tak boleh cari. Nak cari di mana pun tak boleh. Berkata Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah Al-Kubra, tengok muka 515, ketika menyentuh masalah dalil-dalil atas kenabian Muhammad SAW, ia kata wajah yang kelima ialah berdalil dengan cara hidupnya. Dalil kata Nabi itu
adalah Nabi dan Rasul latih pada Allah. Tengok cara hidupnya dan sifat-sifatnya telah sampai pada ketika dengan mutawatir. Kita tengok sifat-sifat. Pertama, benda ni penting lah kita sebagai orang Islam. Berkekalan sidik dan benarnya semenjak daripada permulaannya hingga akhir hayatnya. Ya, tetap duk jadi orang yang benar, amanah, benar. Ni orang betul ni, ya Allah. Orang yang benar daripada budak sehingga sampai Nabi wafat. Kira. Makna kata kalau bukan Nabi, ya tak ada hadis itu. Maka sungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah dengar dustanya. Tak ada orang yang pernah dengar kata Nabi ni bohong dusta. Tak ada. Lepas 23 tahun. Sebelum ada tu lagi. Dan telah diakui oleh seteru-seterunya. Sehingga Abu Sufyan ketika pergi jumpa dengan Raja Herakla, ngaku ayat tak aminu qaumi. Amanah, orang yang paling amanah di antara kaumnya. Juga sekira berlaku dusta pada satu kali sahaja dalam hidupnya saya disebar dan dibising oleh seterunya. Kita tak kalau ada Nabi itu tak. Kalau Nabi itu ada dusta, ada bohong sekali kok. Kita rasa moga orang ni bakal ada cari bocor Nabi kok. Nyetemung semata lepas tu bakal sebar habis. Supaya kita laning kok orang molek-molek tu kalau ada sikit kok. Maka kita cari bubuh le Facebook le apa Nabi ni orang pakat nak celah, pakat nak cucur dia belaka. Lepas tu cari tak temung, tak ada. Dan sebab tu bukti kata memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tinggal dunia dan berpaling dari perhiasannya. Tak ada nak pada dunia ke apa. Dengan berkekalan hingga Quraisy pernah bentang harta-harta atasnya. Sehingga orang Quraisy tu tawar harta. Dan menawar isteri yang cantik, nak uya tina jangok, dan beri pimpinan supaya baginda meninggal dakwahnya, maka ia tidak peduli nak uya jadi ketua, jadi gapo. Tak juga. Itu di antara kata Nabi ni memang Nabi sungguh. Ketiga adalah ia pada setinggi-tinggi pakat murah hati. Murah hati Nabi. Hingga Allah Ta'ala mengepeknya dengan firman-Nya. Tuhan tegurlah wala tabsut kullal bast. Jangan Allah habislah. Wis mata sehingga Tuhan tegur jangan wis mata. Wala tabsut kullal bast. Tuhan sebut iaitu apa ni wala tabsut kullal bas fataqud maluman mahsura. Jangan wih apakah habis lajak. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bas fataqud maluman mahsura. Janganlah pula engkau mengholorkannya dengan sehabis-habis. Jangan Allah apakah habis tu. Dan begitu juga keberaniannya, berani hingga ia tidak pernah lari sama sekali, tak pernah lari Nabi. Dan tidak juga bergunyang melarikan diri, tak ada pernah lari pergi 28 kali, tak ada. Hingga pada peperangan Uhud dan seumpamanya daripada tempat-tempat sangat gerun sekalipun, tak ada. Dah duduk depan sama. Adalah baginda dikemocok kefasihan. Kecek tu fasih, balarah. Hingga kefasihannya, fasihnya telah melemahkan pidato-pidato Arab. Penceramah-penceramah Arab ni tak boleh nak lawan, tinggi balarah. Sebab tu Nabi kata uti tu jawami al-kalim, diberi aku kelepatkan cakapan. Maknanya sempurna kata-kata. Tak boleh nak lawan. Itu dalil kata Nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, bahawa baginda alaihi salatu wasallam menanggung dalam menunaikan risalahnya atas berbagai jenis kesusahan. Nabi ni lawan, tanggung susahlah, penat, lapar, jom untuk nak dakwah di jalan Allah. Itu dalil kata memang benar sungguh. Ia tidak sabit sertanya mereka ia atas kebenaran benar tu. Kalau dia tak ada benar sungguh, dia tak boleh buat benar tu. Lepas tu bukan sutah berpuluh-puluh tahun.
Iaitu dalam keadaan tersebut tekun dan tetap atas dakwaan risalahnya. Nabi tetap dan tidak nampak pada azamnya kelengahan, dan tidak juga atas ketekunannya oleh kesingkatan. Tak ada wasa lemah, tak ada wasa gapo. Subhanallah. Dok buat supaya ngatu. Tu dalil tu Nabi. Keenam, bahwasanya alaihi salatu wasalam adalah serta ahli dunia di setinggi-tinggi pangkat. Nabi ni di sisi ahli dunia setinggi-tinggi pangkat, dan serta orang fakir miskin adalah ia serendah tawaduk. Dengan orang setinggi orang dunia saat itu ia setinggi-tinggi pangkat, tapi dia bila dengan orang fakir miskin dia tawaduk, rendah diri. Ada sebut ke wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Kasih dah fuqara, duduk sekali dengan fuqara. Semua tu. Ketujuh, apa yang adalah ia atas sifat-sifat akhlak yang mulia hingga tidak bertambah serta kemarahan melainkan lemah lembut. Nabi itu akhlak yang mulia hingga tidak bertambah. Kalau nak murih setara kau lembut, dah orang nak murih. Nabi lembut, Nabi sabar boleh. Itu tanda lapar dirinya yang mulia, dan apa yang melengkapi atasnya dari kebaikan yang merupakan yang mencarikan adab. Serta tidak wujud pada manusia lain. Ada mukjizat berlaku benda. Tu. Sebab itulah Abdullah bin Rawah Al-Ansari ada sebut kebaikan Nabi, lau lam yakun fihi ayat mubayyah lakana manzaruhu yumbi'ka bil khair. Kalau tidak ada padanya tanda-tanda nyata, nasihat adalah rupa-rupa yang beritahu pada engkau dengan berita khabaran. Maknanya, kalau tak ada ayat pun, tengok rupa Nabi itu pun nampak orang molek. Dan kerana inilah tak kala Abu Zar radhiyallahu an ketika ia melihat Nabi berkata, tetap kalau aku nampak mukanya, aku mengetahui bahawa ia bukannya muka dusta. Bila tengok muka, tahu kata orang itu, Nabi itu muka orang molek sungguh. Nampak pun tahu dah. Simahum fi wujuhim, dah sebut. Dan tidak sembunyi pada bahawa sifat-sifatnya, bahkan setengahnya tidak ada ia bagi orang yang lain. Tu. Bahkan sifat-sifat tak ada pada orang lain, sifat-sifat lah tu. Tu ada kelas lagi ni. Belajar semua ni. Ada kelas lagi. Lepas ni. Ada tak, tapi yo balik ngaji malam ni. Ngaji malam pula. Yo ustaz ni tak luwe. Oh tu. Ketiga rasul-rasul yang telah lalu beri khabar dengan risalahnya. Ni dalil kata Nabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh tu ialah rasul-rasul dulu ada sebut tentang bahawa akan datangnya Nabi akhir zaman. Tuhan sebut idz aqadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Semua lah tu ada sebut kalau kita tengok muka 514 tu ayat surah As-Saff, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nabi ya akhir zaman nama Ahmad. Ahmad dengan Muhammad ni nama nabi belaka, tapi kalau sebut Muhammad tu daripada Mahmud, mana orang yang sangat dipuji. Orang banyak puji ke dia. Kalau kita Ahmad sana tu orang banyak daripada Hamid, orang yang banyak puji pada Allah. Sebab tu Ahmad tu sebelum ada Nabi lahir timbul lagi dikirakan Ahmad lah. Kerana maknanya orang akan timbul orang yang sangat banyak puji pada Allah. Iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah ayat-ayat menunjuk di atas bahawa Nabi-Nabi dulu telah sebut tentang masalah
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok dah, baca sendirilah tu pada muka sehingga sampai muka 523. Lepas tu ada nas kitab yang dihantar bagi Rasulullah SAW kepada An-Najasyi. Tu pun sama juga. Ada nas. Banyaklah. Minta belajar tu baca dah. Itu nas yang dihantar pada Najasyi. Ada nas kitab Najasyi pada Rasulullah. Islamu khairi. Ini banyak lagi lah. Pada sekat tu dulu dah. Assalamualaikum. Senyap. Ya, Ustaz. Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dah. Waalaikumsalam. Soalan tu nanti. Lepas tu bahas bawa dah.